Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. RM1 bilion diperuntukkan bagi program e-Madani. Pendaftaran dan tututan tawaran e-kredit tunai RM100 secara sekali bayar itu akan dibuka Isnin ini hingga 20 Februari depan. Ia akan memanfaatkan 10 juta rakyat dewasa berusia 21 tahun ke atas dalam kalangan B40 dan M40. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri ketika membentangkan RUU Perbekalan 2024 bagi bacaan kali kedua di Dewan Negara. Allowance bagi pengurus dan penolong pengurus PADI dinaikkan sebanyak RM500 bermula Januari 2024. Perdana Menteri berkata allowance pengurus dinaikkan dari RM2,000 sebelum ini kepada RM2,500, manakala allowance penolong pengurus dinaikkan kepada RM2,000 berbanding RM1,500 sebelum ini. Perkara itu diumumkan beliau ketika berucap semasa merasmikan persidangan PADI Madani 2023 di Putrajaya. Komitmen pelaburan bernilai RM347 bilion berjaya diraih sepanjang lawatan rasmi Perdana Menteri ke luar negara. Ia termasuk misi perdagangan dan pelaburan di negara-negara terbabit. Pelaburan bernilai RM132.6 bilion juga diluluskan, iaitu melebihi 60% daripada sasaran tahun ini. Ekonomi negara berkembang 3.9% bagi 9 bulan tahun ini, selari dengan unjuran KDNK 2023 sekitar 4%. Pasukan bomba dan penyelamat Pulau Pinang sedang berusaha mengalihkan rasuk seberat 33 tan di bangunan logistik yang terlibat dengan runtuhan di Batu Maung. Ia bagi operasi mencari dan menyelamat mangsa. Kerja-kerja tersebut agak sukar berikutan ia berisiko menyebabkan berlaku pergerakan pada struktur lain. Pihak bomba juga tidak menjangkakan kesemua mangsa dapat ditemui hari ini. Seramai 328 penduduk terjejas banjir membabitkan 104 keluarga masih berada di 3 PPS di Kelantan. Sungai Golok dan Rantau Panjang pula berada pada paras waspada dengan bacaan 2.13 meter dan 7.59 meter. Manakala di Terengganu, penduduk terjejas banjir kekal 22 orang daripada 5 keluarga setakat pukul 7 petang. Hanya 1 PPS masih dibuka di Kuala Terengganu. Seorang lelaki warga Muaz dihadapkan ke Mahkamah Session atas 2 pertuduhan melakukan amang seksual di sebuah PPS banjir minggu lalu. Tertuduh 61 tahun didakwa melakukan amang seksual fizikal ke atas 2 kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM5,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. 31 Disember depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sepasang suami isteri warga Indonesia mengaku bersalah membunuh majikan mereka di Kulai pada 17 Mac 2020. Pengakuan dibuat di Mahkamah Tinggi Johor Bahru. Hakim menetapkan 11 Disember sebagai tarikh jatuh hukum. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang boleh dijatuhkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. 3 lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Kangsar atas tuduhan merompak barangan kemas membabitkan kerugian RM1.4 juta November lepas. Ketiga-tiga tertuduh bersama 6 yang masih bebas melakukan rompakan berkumpulan dengan menggunakan senjata jenis parang panjang. Kesemua tertuduh diikat jamin RM20,000 dan perlu melaporkan diri sebulan sekali di Balai Polis Berdekatan. Sebutan semula kes pada 29 Disember depan. Sindiket penyeludupan arak dan pemprosesan dadah bernilai RM10.37 juta. Seorang ahli perniagaan bergelar Datuk antara 5 yang ditahan. Ketua Polis Johor berkata kesemua suspek lelaki termasuk 2 warga asing itu ditahan dalam 3 serbuan berasingan di sekitar Pasir Gudang dan Johor Bahru. Kesemua suspek ditahan reman selama 4 hari sehingga 1 Disember. 7,641 buah kenderaan dikenakan tindakan JPJ Negeri Johor atas pelbagai kesalahan. Ia dalam Ops Patuh Teknikal di seluruh daerah bermula 1 November lalu sehingga semalam. Antara kesalahan paling tinggi direkodkan sebanyak 938 kes, iaitu mempamerkan nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi ditetapkan. Seterusnya kita ke Cukai Terengganu bagi mengikuti perkembangan program sesi bersama Warga Amanah Ikhtiar Malaysia. Langsung bersama Siti Jamilah. Silakan.
Salam Malaysia Madani. Kanta 744 langsung dari Terengganu hari ini. Saya berada di College Universiti Tati UC di Terengganu ini, di Kemaman sebenarnya, bagi program Kenduri Rakyat bersama Perdana Menteri. Dan untuk makluman Zahira, 4,000 usahawan amanah hitam Malaysia daripada daerah Kemaman dan Dungan sebenarnya hadir pada malam ini untuk bersama-sama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebenarnya Perdana Menteri telah pun tiba sebentar saja tadi dan kini menuju ke kemah utama diiringi oleh pengerusi Lembaga Pemegang Amanah AIM Datuk Seri Dr. Syed Hussein Syed Junid dan juga pengarah urusan AIM Syamir Aziz. Dan sebenarnya hari ini PM dijadual akan menerima deklarasi Kemaman 2023 oleh Presiden Tuankuasa Penaja Dewan Kelab Usahawan Amanah Ikhtiar Kebangsaan dan itu antara perincian yang akan berlangsung di Tati UC ini. Dan sebenarnya hari ini Perdana Menteri dalam rangka lawatan kerja ke Terengganu, di mana pada 6 petang tadi beliau bersama dengan warga Petronas dalam sesi ramah mesra di Kerteh, dan program kedua bersama Kenduri Rakyat Amanah Ikhtiar ini, dan pada pukul 8.30 malam nanti Perdana Menteri dijadual akan bersama komuniti Felda dan juga ke tengah di Dewan Serbaguna Felda Seberantayur sebelum ke ceramah mega perpaduan madani di Restoran Cahaya Mesra Geliga. Itu yang dapat saya kongsikan sepanjang kunjungan Perdana Menteri ke Terengganu hari ini. Zahira, kembali pada anda, silakan. Baik, terima kasih Jamilah. 9 kes jangkitan cacar monyet Mpox dilaporkan berlaku dalam negara sejak Julai lalu. Timbalan Menteri Kesihatan memaklumkan 6 kes direkodkan di Kuala Lumpur, 2 di Selangor dan 1 kes di Sarawak yang melibatkan seorang warga asing dan 8 warga tempatan. Individu dijangkiti dan kontak rapat perlu menjalani isolasi di kediaman atau lokasi bersesuaian sehingga disahkan bebas jangkitan. Kes demam denggi meningkat 92.6% kepada 52,125 kes pada Minggu Epidemiologi ke-47 yang menjadikan jumlah kumulatif kes ialah 108,429 berbanding 56,304 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Kesihatan memaklumkan kadar kematian akibat demam denggi ialah 0.08% walaupun berlaku peningkatan kepada 83 kes. RUU bagi mengawal selia kebajikan pesara dan bekas pegawai polis sedang dirangka. Timbalan Menteri Dalam Negeri berkata ia masih di peringkat penelitian pegawai undang-undang kementerian. Sesi libat urus dijangka dilaksana tahun depan sebelum ia dibawa ke Jemaah Menteri dan seterusnya dibentang di Parlimen. 35% atau 94,827 ahli KWSP berumur 54 tahun mempunyai simpanan kurang RM10,000 setakat Januari lalu. Timbalan Menteri Keuangan 1 berkata ahli dengan jumlah simpanan melebihi RM1 juta hanya 2% atau 4,877 ahli. Data itu diperoleh daripada keseluruhan 274,715 ahli bagi kategori umur tersebut. Kerajaan Negeri Melaka setuju naikkan allowance saraan 155 ahli pentadbiran kerajaan negeri, ADUN dan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Kenaikan membabitkan implikasi keuangan 3.47 juta setahun itu bermula tahun hadapan. Ia melibatkan 32 ahli yang masih berkhidmat, manakala 123 ahli ADUN yang telah berpencen. PEDI kini turut berfungsi sebagai pemangkin ekonomi digital yang membantu meningkatkan taraf sosioekonomi komuniti tempatan. Menteri KKD berkata PEDI yang pada mulanya menawarkan akses internet kini turut menawarkan perkhidmatan nilai tambah. Antaranya merangkumi perkhidmatan kesihatan digital, transaksi tanpa tunai serta perkhidmatan sehenti seperti pembayaran bil dalam talian dan sebagainya. RM8.5 juta dibelanjakan bagi penganjuran Tahun Melawat Melaka 2024. Exco Negeri berkata ia membabitkan penganjuran 76 acara. Hasil daripada program terbabit bakal memberi impak positif kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Kerajaan negeri juga menerima peruntukan khas RM25 juta bagi pemeliharaan dan pemeliharaan tapak UNESCO.
KPKT berjaya mencipta sejarah melaksanakan projek infrastruktur awam dan sosioekonomi sebanyak 4,900 projek. Ia berlaku dalam tempoh setahun kerajaan madani. KPKT juga diiktiraf sebagai kementerian bertaraf platinum yang berprestasi paling tinggi. 3 unit kios bertenaga solar turut dibina untuk penjaja kecil agar dapat menikmati 6 bulan pembayaran elektrik percuma. Melalui kerjasama awam swasta, program ESG ICT One Shah Alam One Destination telah memberikan manfaat sebanyak 8.4 juta ringgit. Program berbentuk tawaran diskaun harga rendah pakej aktiviti keluarga semasa cuti sekolah ini merupakan usaha bagi memupuk semangat kekeluargaan dalam masyarakat. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, tawaran diskaun ini dapat memanfaatkan 100,000 keluarga madani. MC perkukuh kerjasama dengan 3 rakan strategik menerusi pemeteraian MOU bagi menggalakkan pendigitalan sektor kesihatan dan pemerkasaan komuniti. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil, MOU dimeterai bersama Felda, MMA dan MPS. Ia bakal membantu komuniti masing-masing untuk menyesuaikan diri dengan lanskap digital yang sentiasa berubah sejajar dengan kesediaan PEDI sebagai pemangkin ekonomi digital negara. Kelulusan bagi permit pekerja luar negara berkemahiran tinggi perlu dipercepat. Menterinya KKD berkata ini bagi memudah cara dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai destinasi pilihan operasi perniagaan di rantau Asia. Tempoh sebulan diberikan kepada MDEC untuk meneliti faktor-faktor kelewatan dan mencari penyelesaian untuk mengurangkan tempoh kelulusan permit. Proton melancarkan model sedan terbaharunya S70 pada harga bermula RM73,800. Sedan segmen C itu menampilkan 4 varian iaitu Eksekutif, Premium, Flagship dan Flagship X. Bagi tahun pertama pengenalannya, pengeluar kenderaan nasional itu menyasarkan jualan sebanyak 3,000 unit sebulan. Setakat ini, sedan berasaskan reka bentuk Geely M Grand itu menerima kira-kira 1,200 tempahan dan dijangka meningkat menjelang akhir tahun ini. Melaka mencatatkan peningkatan kutipan fidyah sebanyak 2.41 juta ringgit pada tahun ini berbanding 2.39 juta ringgit pada 2022. Exco Negeri berkata faktor itu disumbang peningkatan kesedaran dalam kalangan rakyat selain faktor pelibatan aktif agensi zakat. Agihan kutipan pembayaran fidyah juga telah mencapai 1.7 juta ringgit iaitu 73.24% melalui pelbagai program agihan kepada golongan yang memerlukan. 160 mayat ditemukan dalam tempoh 24 jam lepas di bawah runtuhan bangunan dan jalanan di Gaza. Ini menjadikan jumlah kematian sejak bermulanya keganasan Israel melebihi 15,000 orang termasuk 6,150 kanak-kanak dan lebih 4,000 wanita. Agensi berita Palestin Wafa melaporkan kru penyelamat terpaksa menggunakan kaedah manual dan primitif untuk mengeluarkan mayat akibat kekurangan jentera dan peralatan untuk mengalihkan runtuhan. Hari kelima gencatan senjata menyaksikan pejuang Hamas membebaskan 10 lagi wanita Israel termasuk seorang daripadanya berumur 17 tahun. Pembebasan kumpulan warga Israel dan juga warga Thailand menjadikan jumlah tahanan yang dibebaskan kepada 86 orang. Ia diikuti pembebasan 30 tahanan warga Palestin yang ditahan di penjara Israel. 5 tahanan juga telah dibebaskan pada bulan Oktober sebelum bermulanya gencatan senjata. Lanjutan gencatan senjata dalam konflik Palestin dan negara haram Israel bergantung kepada pembebasan tebusan. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, fokus utama adalah meneruskan gencatan senjata sekaligus membuka peluang rundingan untuk menamatkan keganasan. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.